Timo Werner tak power, Timo Werner tak menjadi. Timo Werner bukan seorang penyerang yang cukup bagus untuk Chelsea. Itu antara komen-komen yang boleh kita dapat daripada penyokong Chelsea sendiri di laman media sosial baru-baru ini, terutamanya selepas beliau gagal menyudahkan pelbagai peluang menarik menentang Real Madrid di pentas Liga Juara-Juara Eropah. Tetapi dari sudut pandangan statistik, musim ini hanya Mason Mount dan Edouard Mendy yang melakukan lebih banyak penampilan dalam kesebelasan pertama jika dibandingkan dengan Timo Werner. Jadi mengapa Timo Werner yang mengalami kesusahan dalam menyudahkan peluang masih diturunkan dalam kesebelasan pertama dengan konsisten oleh Frank Lampard mahupun Thomas Tuchel? Dalam episod Matstats kali ini, kita akan melihat apa keistimewaan Timo Werner yang mungkin tidak dapat dilihat dengan begitu jelas oleh penyokong-penyokong bola sepak melalui kaca televisyen. Cara pendekar, tapi jiwa masih berlegar. Ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Timo Werner datang ke Chelsea dengan reputasi yang cukup besar selepas menjaringkan gol dengan begitu konsisten dengan jumlah yang begitu tinggi juga di pentas Bundesliga bersama RB Leipzig. Tetapi musim ini di pentas Liga Perdana Inggeris setakat ini, Timo Werner hanya menjaringkan 6 gol. Dan secara fakta, kalau kita lihat secara logik dan juga berdasarkan statistik, tidak boleh dinafikan Timo Werner jelas mempunyai masalah untuk menjaringkan gol, masalah untuk menyudahkan peluang di atas padang. Kalau kita lihat dari sudut pandangan statistik berikut, kita bandingkan prestasi Timo Werner dalam 4 musim terakhir termasuk musim ini bersama Chelsea. Cukup jelas bahawa kebolehan Timo Werner untuk menjaringkan gol sedikit terbantut bersama Chelsea. Lihat saja musim lepas bersama RB Leipzig, Timo Werner menjaringkan 28 gol. Sebelum itu 16, sebelum itu 13. Musim ini hanya 6. Dari sudut pandangan expected goals juga, untuk melihat bagaimana Timo Werner masuk ke dalam posisi-posisi yang berbahaya, musim lepas expected goals Timo Werner bersama Leipzig adalah 22.4 dan gol yang dijaringkan adalah 28. Jadi perbezaan yang positif di sana, menjaringkan lebih banyak gol daripada expected goals. Musim ini expected goals Timo Werner hanyalah 11.2, tetapi yang dijaringkan 6. Negatif di sana jika kita tolak expected goals minus goals. Dan perkara yang lebih mendatangkan masalah dan lebih mengecewakan pula adalah dari sudut pandangan conversion rate. Kerana di sini kita boleh lihat masalah Werner yang begitu ketara. Musim ini hanya 8% dari segala rembatan yang dilakukan oleh Timo Werner menghasilkan gol. Jauh berbeza dengan musim lepas di mana 21% daripada segala rembatan yang dilakukan oleh Werner menghasilkan gol dengan begitu konsisten. Isu ini juga boleh kita lihat apabila kita bandingkan Timo Werner dengan penyerang-penyerang lain di pentas Liga Perdana Inggeris yang banyak membazirkan peluang musim ini. Kalau kita lihat senarai 5 strikers dengan the most amount of big chances missed, Timo Werner berada di tangga ketiga, membazirkan 17 peluang besar di pentas Liga Perdana Inggeris. Hanya Jamie Vardy dan juga Patrick Bamford membazirkan lebih banyak peluang, tetapi kedua-dua individu ini menjaringkan lebih banyak gol juga daripada Timo Werner. Jadi, atas kertas, Timo Werner jelas mempunyai masalah. 6 gol saja di pentas EPL, conversion rate hanya 8% saja. Persoalannya, musim ini, mengapa Timo Werner masih terus diturunkan dengan begitu konsisten oleh Frank Lampard dan juga Thomas Tuchel? Perkara ini, kita ada tanya kepada Danny Murphy dan juga Mario Melchiot, dua pandit kita ketika Chelsea turun beraksi dalam saingan Liga Perdana Inggeris hujung minggu lepas. Dan kedua-dua individu ini mempunyai pandangan yang begitu penting yang perlu kita ambil kira. Tuchel won't even give him an opportunity if he doesn't feel like he does a certain job for him, because he's the only one striker that when he played against Real Madrid, for example, and even the game they're going to play today, he's the one that creates danger with the speed and the ability that he has that go beyond the defensive line, and he can push. He can literally on his own keep two players busy. I think most centre-halves, although Giroud is a physical presence and Tammy is a physical presence, I think most defenders fear the pace going in behind because he continually makes unselfish runs for the team. And what that allows Chelsea to do is stretch the pitch and play their nice intricate football. Jadi mengambil kira apa yang dikatakan oleh Mario Melchiot dan juga Danny Murphy, Timo Werner memainkan peranan yang begitu penting bukan sahaja dari sudut pandangan menjaringkan gol. Tugas utama seorang penyerang memang untuk menjaringkan gol, tetapi dalam sistem Chelsea dan juga kebolehan yang dimiliki oleh Timo Werner sebagai seorang pemain, fungsi utama beliau bukan sahaja untuk menjaringkan
menjaringkan gol, tetapi juga untuk menjadi individu yang begitu penting dalam sistem mencipta peluang sebagai sebuah pasukan. Kita lihat dari sudut pandangan penciptaan peluang. Di sini kita boleh lihat bagaimana Timo Werner memainkan peranan yang penting. Kalau kita bandingkan 4 musim lepas termasuk musim ini, dari sudut pandangan shot creating actions per 90, tidak banyak perbezaan musim ini berbanding dengan 3 musim lepas. Musim lepas bersama Leipzig 3.77 shot creating actions per 90, musim ini 2.93. Hanya 0.6 saja lebih kurang perbezaannya, tidak begitu besar di sana. Kalau kita lihat assist per 90, musim ini 0.27. Tidak jauh berbeza dengan musim lepas 0.26 dan 2 musim sebelumnya 0.25. Dari sudut pandangan chances created per 90, sekali lagi, perkara yang sama boleh kita lihat. Tidak banyak perbezaan di antara Timo Werner bersama Chelsea musim ini dan juga versi Timo Werner yang kita saksikan di RB Leipzig. Musim ini 1.2 chances created per 90, musim lepas 1.7. Perbezaan yang tidak begitu jauh, yang secara amnya menunjukkan bahawa dari sudut pandangan penciptaan peluang, Timo Werner masih beraksi di peringkat tertinggi, masih melakukan tugas dengan begitu baik. Dan perkara ini juga anda akan lihat apabila kita bandingkan Timo Werner dalam konteks pasukan Chelsea. Sebentar tadi kita bandingkan Timo Werner dengan musim-musim lepas. Sekarang kita fokus terhadap Timo Werner musim ini dalam konteks pasukan Chelsea. Untuk goals and assists musim ini, goal contribution secara keseluruhan 13, yang meletakkannya di kedudukan pertama di pentas Liga Perdana Inggeris untuk skuad Chelsea. The most amount of goal contribution dalam pasukan Chelsea. Goal creating actions 17 this season, meletakkan beliau di kedudukan pertama dalam skuad Chelsea. Shot creating actions 76, kedudukan kedua dalam skuad Chelsea. Manakala untuk key passes pula 28, meletakkannya dalam kedudukan kelima untuk pasukan Chelsea. Sekali lagi memberi gambaran betapa penting Timo Werner dalam sistem Thomas Tuchel ataupun Frank Lampard pada musim ini. Dan perkara ini juga boleh kita lihat dari sudut pandangan statistik yang berbeza, dan perkara ini juga ada disentuh oleh Melchior dan Danny Murphy sebentar tadi apabila mengatakan bahawa Timo Werner bukan saja mencipta peluang melalui hantaran-hantaran ataupun passing-passing yang dilakukan, tetapi juga melalui larian yang dilakukannya on the ball and off the ball. Berikut adalah senarai statistik untuk larian yang dilakukan oleh Werner on the ball. Dalam carries into final third, 44 musim ini yang meletakkan beliau di tangga keempat untuk pasukan Chelsea. Carries into the penalty box, 50, yang meletakkan beliau di tangga pertama. Tidak ada pemain Chelsea lain yang lebih aktif menggerakkan bola ke dalam kotak penalti berbanding dengan Timo Werner musim ini. Dan successful dribbles 29, tangga kelima dalam skuad Chelsea musim ini, menunjukkan bahawa Timo Werner seorang pemain yang bukan saja mampu melakukan hantaran-hantaran berbahaya, tetapi juga mampu melakukan larian-larian untuk menggerakkan bola dan juga larian-larian off the ball. Bagaimana kita nak melihat kebolehan Timo Werner dari sudut pandangan larian off the ball? Antara statistik yang boleh kita gunakan untuk melihat betapa efektif Timo Werner ataupun betapa banyak beliau mendatangkan masalah kepada pasukan lawan adalah berapa kali seorang pemain dijatuhkan oleh pemain lawan dan berapa kali situasi di mana individu tersebut dijatuhkan menghasilkan peluang. Dalam bahasa Inggeris, chances created from being fouled. Musim ini, Timo Werner adalah pemain Chelsea yang paling banyak mencipta peluang selepas dijatuhkan. 11 chances created from being fouled. Berbeza dengan Mason Mount yang berada di tangga kedua dengan 7 chances created. Sekali lagi menunjukkan ataupun memberi gambaran betapa penting Timo Werner dan larian-larian yang dilakukannya di atas padang untuk pasukan Chelsea, dan ini mungkin antara sebab utama mengapa Thomas Tuchel terus meletakkan segala harapan terhadap Timo Werner biarpun dia masih lagi mengalami sedikit kesukaran untuk menjaringkan gol. Persoalannya, adakah kebolehan-kebolehan ini cukup untuk kita terus memberi peluang kepada Timo Werner untuk beraksi di atas padang? Kalau soalan ini ditujukan kepada Thomas Tuchel, jawapannya cukup mudah. Di atas kertas, seorang penyerang perlu menjaringkan gol. Boleh memainkan peranan yang lain seperti yang dilakukan oleh Werner pada ketika ini, tetapi tekanan masih lagi terhadap kemampuan untuk menjaringkan gol. Dan itu adalah situasi yang perlu diselesaikan secepat mungkin oleh pasukan Chelsea kerana Timo Werner
Apa yang boleh kita lihat adalah ada sedikit persamaan di antara Timo Werner dan juga Sadio Mane dari sudut pandangan keyakinan mereka di hadapan gol pada ketika ini. Masih lagi bekerja dengan keras, masih lagi masuk ke dalam kawasan-kawasan bahaya, masih lagi melancarkan rembatan dengan begitu konsisten seperti yang dilakukan dalam musim-musim sebelum ini. Perbezaannya hanya conversion rate. Kalau musim lepas Werner 21%, musim ini 8%. Dan kalau masalah keyakinan tersebut dapat diselesaikan pada penghujung musim ini atau pada awal musim depan, kita mungkin dapat melihat versi Timo Werner yang lebih lengkap. Versi Timo Werner yang menggerunkan setiap pemain pertahanan di pentas Bundesliga. Pada pandangan anda, apa lagi yang boleh dilakukan oleh Chelsea untuk membantu Timo Werner mendapatkan semula rentak di atas padang? Kongsikan pandangan anda di bawah.